So by right 3.1 like while and do while for each break continuous switch case array sorting and then multi-dimensional array draw structure. So kita tengok yang first dulu. So ni ni tak masuk ni tak masuk, patutnya masuk. If else, so any branching, kalau you ada condition, you kena guna if conditions tu true baru dia run. So bentuk dia lebih kurang ni, if condition, if it's true dia akan run code yang ni. Kalau you ada another option B, then dia akan automatically run yang else lah. If conditions yang first tu false, maknanya dia bukan true lah. Kalau false dia akan print, kalau true dia akan print. Simple je. So bentuk dia lebih kurang if time is less than 20, sekarang ni H ni hours, so dia letakkan T sebagai dia punya conditions yang dia nak check tu. So what is the T now? Kalau T dia that H or hours is now pukul 10 kan, which is less than 20. So if it's less than 20 dia akan, if it's true, if T which is 10 less than 20, if it's true then dia akan run have a good day. So basically it's true lah now. Sekarang ni true lah kan, pukul 20 pukul berapa tu, betul lah 20 pukul 6. So have a good day lah, mana siang lah kan. Okay, so dia akan printkan have a good day. But then kalau lebih daripada 20 lepas pada pukul 6, pukul 6 pukul 8, pukul 8 betul lah 12, pukul 8. Lepas pada pukul 8 dia kata have a good night. Ini boleh check dekat sini automatically, nanti boleh dapat dekat sini have a good day. Tapi kalau you letak contohnya dekat sini, yang ini kita buang, kita letak next T lah yang ni T1 lah. Kita ambil sama dengan pukul 12 still less than 20 kan. T1 dia akan dapat apa? Have a good day sebab dia masih lagi kurang. Kalau 21 about 20, is it 20 less than 20? Tak betul lah kan. So dia akan print good night lah kan. Okay, good night dia pilih good night. So ni sorry sini. Untuk lebih daripada dua option ni, maknanya nested conditional punya tu lah. So you ada another lebih daripada dua option. Kalau yang first option tu, maknanya you ada series of option lah. Kalau lebih lagi you kena LCF lagi sampai habis. Kalau ada 10 you kan ada 10 dekat sini, 9 dekat sini. Last tu yang terakhir lah. So dekat sini ada berapa? Less than 10 and then less than 20. So basically dekat sini kalau antara 0 hingga 10 which is less than 10, dia akan print out have a good morning. Kalau antara 10 hingga 20 dia akan pilih have a good day. Selain daripada tu maknanya lebih daripada 20 dia akan pilih ni. Okay, 20 ni pukul 8 morning sampai pukul 10 je. Sekarang morning ke pukul 10, less than 10, tak boleh morning lagi kan. Sekarang good day dah kan. Okay, ni pun sama juga, boleh test. Just copy je, kita letakkan dekat tempat yang tadi tu. So you ada okay. So sekarang less than 10 ke greater than 10, lebih kan. So dia ambil apa? Have a good morning ke apa, less than 10. Ni tak tahu ni dekat mana ni. Maybe dekat somewhere dekat US kot, dekat sini kan T. Tapi kalau kita letak T1, kita letak
apalah, tak pakai T1 pun tak apa. Sekarang kita letak pukul 11. Sini pukul 11. Kita letak pukul 11. Oh, number 11. Ini dapat apa? Lepas pada pukul 10, dia akan ambil yang good day, less than 20 and greater than 10. Greater than 20, so 21. Sama lah So dia ambil yang ni, good night. Lagi ini untuk switch punya, tadi apa? If dengan else if. So untuk yang switch punya, switch ni switch dia punya syntax dia. So ni case 1, case 2, dia kena ada break dekat tengah-tengah. So ni break, ni pun break juga. Yang ni default. Last kali tu default, which is kalau semua-semua yang lain ni case 1, 2, 3 tak ada dekat dalam situ, tak ada option dekat situ, maksudnya dia akan ambil automatically akan pilih yang default punya. Contoh dekat sini, what is the favorite color? Kalau red, dekat sini kita dah letaklah dia punya favorite color dia red kan. Kalau red dia akan print out dekat sini, echo your favorite color is red, and then dia break. Break tu maksud dia, contoh tujuan dia untuk dia exit daripada case yang berikutnya. Kalau tak ada break, dia akan print semua ni nanti. Kalau tak ada break, so kena ada break at the end. Okay, except for yang default lah, yang last tu tak ada break lagi sebab memang dia keluar pun kan. So then dekat sini yang ada switch favorite color. Kita tengok terus pergi dekat sinilah, dia ada W3 school, PHP, PHP case. So case new statement. Ni sama tadi. So your red, favorite color is red, then red. So sini red kan, so dia ambil yang red. Kalau dia tak ada, contohnya dekat sini, kalau blue dia letak, nanti dia letak blue lah, blue. Kalau red tak ada, blue pun tak ada, green pun tak ada, then dia akan ambil yang neither red, green, blue or green. Kalau tak ada, contohnya dekat sini black kan, black, tak ada black or white, tak ada. So dia akan ambil neither red, blue or green, tak ada. So dia ambil yang last sekali. Kalau you letak green, of course dia akan pilih yang green lah kan. Okay, simple kan. Then they will echo you the green, favorite color is green. While and do while. While and do while ni beza dia. Kalau while ni kita akan check dulu. Lepas tu kalau dia kalau dia false, dia akan keluar, dia tak run pun isi kandungan. Tapi do while ni dia akan run sekali and then baru dia check. Maknanya at least once dia run. So untuk yang while punya, while contoh dia, while x kita dah letak which is equals to 1. If it's less than 1, less than 5, if x is less than 5, which is true lah kan, less or equals to 5, then dia akan print ni. Lepas tu dia add new, add 1, increment 1 to plus 1 to the x, and then dia check lagi what is the current x. If it's still less than 5, which is now 2 dah kan, dia akan run lagi sekali. So the current x will be number 2 lah kan. Yang first tu, yang sini start dengan 1 lah kan. So then dia akan continuously loop sampai x equals to 5. Kalau less than 5 dekat sini, not less and equals to, dia sampai 4 je. Okay, so it doesn't matter you nak guna less and equal ke ataupun just less than. Kalau 1 to 5, you boleh letak less than 6, sama je ya, lebih kurang je. Mana yang you lagi suka lah, dia punya operator tu, condition dia. So sama juga ni kan, 1 to 5. So kalau you nak 5 kali juga, nak
result dia 5 kali juga, you boleh increase by 1 dekat situ, dia dapat 5 juga. Okay, sama 5. Cuma beza dekat sini je dia punya condition dia. Kalau nak 100 less than 101 lah, 100 kali. Okay, sampai 100 kali. Kalau you nak increment by something yang contohnya increment by 3, then you letak dekat situ by 2, and then you letak the x punya itulah dekat situ, increment by 2. So then you dapat 1, 3 something sampai berapa maksimum. Okay, 1, 3, 5. So kita sedia ni apa? Nombor ganjil kan. Kalau nombor genap, you start dengan 0 by 2. So 1, 2, 0, 2, 4, 6, 8 seterusnya sampai 100. Kalau yang nombor ganjil tadi 1 sampai berapa? Maksimum berapa apa? Less than 101. Kalau 100 dah genap 99 lah kan. Okay, 1 sampai 99. So ni nombor ganjil, nombor genap. Then ada while. Yang tadi while, so kita check dulu. How about kalau katalah 5 ni jadi 6. Kalau jadi 6, so dekat sini dekat sini tadi yang do while punya do while. Mana while? Do while. While punya. Oh, tak masuk lagi while. Okay, kita tengok yang while punya. So while bukan ni. While. Tak apa, kita buat yang do while je dulu. So first kita assign x 1 to x, and then kita echokan number. The number is that is the x1, and then VR ni dia tolak ke bawah lah, and then dia increment. So maknanya cursor tu dekat bawah. So bila dia next loop, dia akan print dekat bawah, dekat line yang bawah dia, BR, daripada BR. Okay, so then baru dia check, is it now x less than or equals to 5. Okay, so basically dia yang ini ni do while ni dia akan run sekali je. Dia run sekali dulu baru dia akan check. So ni dia run daripada 1 sampai 5. Daripada 1 sampai 5 sebab apa? Dia increment by 1. Apa kalau dia nombor 5? Nombor 5 dia akan dapat apa? Run sekali je lah kan. Okay, kalau nombor 6 pun dia akan run sekali je. But the x now is 6, not 5. Okay. So tu dia do while. Kalau yang while tadi dia terus execute dia. Ni apa dia ni? Itulah yang tadi tu Kemudian untuk for punya, untuk yang for ni kita tahu berapa banyak kali kita nak dia dia iterate. Contohnya kita nak ni specified number of times. Nak 10 kali ke 20 kali ke, dia maknanya kita tahu specific number of cycle. Okay. Nak 10 ke 20 ke, that is for loop. So, kaedah dia punya initial counter, and then the test counter, then berapa kali dia increment, dia punya increment counter, and then apa yang dia nak buat. So dekat sini dia ada 10 to the limit of 10, and then dia increment by 1. Dia sama lebih kurang macam while tadi tu kan, dengan do while tadi. So yang ini start daripada 0 sampai 10. Ini equals to, maksud dia apa? Must be 10 lah kan, limit dia. Increment by 1, so dia akan dapat 10 lah. Okay, yang tu 10. So kalau you tengok ni apa, apa dia, for punya statement, for loops. So you ada
From 0 to 10 increment by 1. Sama macam tadi while tu. From 0 to 10. Kalau increment by 2, so dekat sini by 2. Tapi you kena ada dia punya mesti nak kena ada tu looping dia. X. Kalau 2 je pun boleh juga. Increment by 2 je, just 2 dekat sini. Boleh juga sini. Tapi yang ini dia tak bertambah yang X ni, so then dia tak boleh lah. Okay. It must be X dekat sini, kalau tak dia tak boleh. There must be X kat situ. Kalau tak X tak bertambah, dan you infinite ni lah. Dia tak keluar daripada loop tu. Sebab dia nak X. Yang penting X tu, what is the value of an X? Dekat situ. Kalau you letak dekat situ 100, so you boleh dapat plus tu nombor genap tadi. 0, 2, 4, 6 sampai tu. Okay. Kalau you nak nombor ganjil, dekat situ. Sampai less than 100, which is 99. Nombor ganjil. Okay. Lepas tu tadi 4, dia punya maknanya increment of X tu, yang penting X tu dia kena ada dia punya limit dia. Kalau tak ada limit, dia automatically dia run infinity. Dia tak keluar daripada loop. So then untuk yang for each ni normally for array punya dia punya recursive lah. Contohnya dekat sini dia ada berapa banyak array punya item dekat sini, ada 4, red, green, blue, yellow, ada 4. So dia akan iterate based on number of array dekat situ. Dia tak kira berapa banyak array tu, dia akan buat sampai habis. So kaedah dia macam ni lah. Array kita create the value, and then kita assign that value of an array to an array punya variable. So and then dekat sini for each that array is value ni, and then kita print dia punya value dia. So basically kita nak print array tu je, value of an array, red, green, blue, yellow. BR ni untuk kita tolak ke bawah. So red, after that next line green, and then next line blue, and then yellow. Ini apa? For each. Okay. So yang penting dekat sini, apa dia punya tu, dia punya array dia, what is things that you want to print out dekat sebelah dia, S yang you nak print out dekat situ. Echo kan dah dekat sini. Ni echo sebenarnya dekat bawah ni echo ni. Tapi it doesn't matter. Yang penting as long as dia jumpa semicolon tu, dia letak atas ke dia letak bawah, dia akan break dekat situ untuk run dia punya statement. So yang ini apa dia? Array. For each For each. So dia akan ni betul lah kan. Dia dekat bawah array, and then X. Ni X. SNX dekat sini X. Kalau ini letak Y, yang sini dia letak Y lah. Apa yang you nak echokan dekat sini. Color ni yang dia punya variable for that array. Okay. You kena letak S dekat situ. Ni dia punya syntax dia. So you kena follow syntax dia lah. Kalau you nak letak dekat sebelah dia red, after that after red tu you nak space saja ke you nak buat apa, you letaklah dekat situ. Kalau you nak letak space without BR tu, dekat situ just space kan. Ataupun you nak pakai ni pun boleh juga. So then yang ini kena ada tu, sebab dia ada concatenation. Sama juga, dia ada cuma satu line lah, dia pakai koma. Tapi ada dekat belakang tu kan. Okay. So that is for loop. Break. So tadi yang break tu dekat switch punya statement. For each
Break punya case dia kena ada break, kalau tak dia tak boleh tu. So what is break? Switch switch case tu. Dia kena ada break statement. Ni break, next case punya break, next case. Last kali tak ada break. Tu je beza dia. Ada break, maknanya selain daripada yang default tu mesti kena ada break. Okay, otherwise dia nanti continue with the next case. Nanti dia print lagi. Dia dah print blue, kemudian tak ada break, dia akan print blue pula. First yang red tu dia dah print. By right dia satu je lah kan. Okay, so then next tu yang break continue. Continue ni tujuan dia untuk kita nak skip daripada looping. Tujuan dia untuk nak skip looping. Continue. Contoh continue. So dia kata if x is equals to 4, then continue. So maksud dia apa? Dia takkan run yang 4 tu. Dia cuma run yang selain daripada 4 tu. So 0, from 0 to maximum dia 10, less than 10, mana 9 lah kan. And then dia increment by 1. So if x equals to 4, then dia continue. Otherwise dia run lah. Only yang number 4 tu dia tak boleh run. Kalau dia letak number 5 dekat situ, then yang number 5 tu dia akan skip. Yang selain daripada 5 tu dia akan run. Okay, that is what continue is dekat sini So yang 5 dia skip. So we know which is to skip. Kalau ada 2 kali, ada 2 pula if kan. Kita nak continue, mana skip nombor 5 dengan nombor 7. Buatlah dekat sini kan. 2. If x equals to 5, continue. And another. Dekat sini pun sama juga. And x equals to 7. Boleh juga. Continue. So depend on you punya tu. So then continue. So ada dekat situ. Mantap. Mana ni tak jadi N. Dia kena O kot. Dia kena ada. So dia kena betulkan lah dia punya tu. Statementnya tu kena double test. Kalau N salah satu daripadanya. Kalau O salah satu. Dia tak boleh juga. Tak boleh pakai N ni. So you kena buat dua-dua lah. So mana you pakai 2 kali. Satu lagi. Boleh juga. Saya double check mana satu yang sesuai untuk you punya algorithm. Tapi macam ni dia tak berapa sesuai lah. Dia banyak sangat dia punya tu kan. You simplify kan dia. 4 dengan 5, 7 dia skip. Okay, so next. Switch case. Sama tadi, switch case. Array and sorting array. So array and sorting array. First kita kena create array. And then bila kita nak sort array, untuk array ni bila kita nak call the array punya value, kita guna index. Contoh dekat sini. Kerana kita ada array of containing Volvo, BMW, Toyota, ada 3 ni kan. So macam mana kita nak identify that Volvo punya first elements of an array? Kita pakai dia punya index dia. Contoh dekat sini kan. That array punya name variable. Array kan. Array variable name tu dekat sini cars. And then square bracket ni untuk index, opening and closing. Ni index dia for an array. Dekat mana-mana language pun sama juga. Dia pakai dalam square bracket must be an index. So maksud dia index ni dia ada banyak benda dekat situ, banyak elemen dekat situ. Banyak elemen maksud dia array lah kan. So start with 0, dia tak boleh minus. Kalau minus boleh jadi tak array? Kena test lah. Kalau minus mungkin dia start daripada belakang tu. Kalau minus depend on dia punya syntax. But you can try. Contoh, so you nak print Volvo, BMW and Toyota. So dekat sini I like cars
1, 0, 1 and 2. Dia masukkan dalam bentuk index. Tapi you boleh guna for untuk you nak iterate. Sama juga. So you letak for dekat sini kan. Tapi yang ini dia pakai index. Kalau yang bukan index punya, mana tadi? Kita tengok yang array with 4 punya W3 SQL PHP array so yang tadi ni kita assign array. Kalau you guna Vadam, dia akan jadi macam ni. Ni. So dia letak dalam bentuk what do we call this, matrix lah. Ni index 0, 1 dengan 2. So 1 by 3 ni matrix lebih kurang. So ni dalam bentuk sequence 0, 1 and 2. Ni 0, 1 dengan 2. Ni Vadam. Ni untuk kita nak preview. Normally kalau katalah kita call database dan kita nak tahu isi kandungan dia, so kita vadamkan dia punya content of database. Database tu definitely dalam bentuk array lah. So that's dia akan jadi macam ni lah. Array of berapa banyak dia, length dia, berapa banyak elemen dekat dalam tu. Contoh dekat sini ada 3 kan, Volvo, BM and Toyota. Ada 3, dia letaklah kat sini 3. Kalau 100, ada 100 lah dekat sini kan. Start dengan 0 lah. Index must be start with 0. Kemudian 1, 2 dan seterusnya. Sampai kalau 100, 99. Kemudian index array. Ni yang index array. Macam mana kita nak call array pakai index. Kedua kita pakai ni jenis-jenis index. Array with numeric index, array with name index. Yang ini associative array. Associative array. Apa dia associative array? Kalau you tengok dekat sini, yang ini consider matrix of 2 by 2 lebih kurang lah. Berapa banyak dekat sini? Ada berapa? 1, 2, 3. So for each array punya tu elemen dia ada dia punya pay dia. Contoh dekat sini brand of Ford, model dia Mustang, year of ni. So kita boleh simpan kereta ni, dia punya elemen dia, what is the brand, what is the model and what is the year. Dia punya array of that car, dia ada 3 dia punya apa tu, elemen punya apa nama tu, dia punya value dia punya brand dia, model dengan year of make. So and then kita boleh buka juga macam ni tadi, Vadam. Vadam tu kita just print out echo saja. Vadam ni sama macam echo. Ada kaedah lain untuk kita nak paparkan. Tengok ni, yang ni display model of the car. Kaedah lain untuk associative punya, ini untuk kita nak tukar. Contohnya bila kita dah create ni, and then at the end of dia punya elemen tu of that year 1964 kan, kita boleh tukarkan car of what element punya tu, and then kita bagi dia punya value dia 2024 contoh. So then bila kita vadam, once kita dah tukar, dia akan paparkan yang latest punya. Ni 2024. Dia vadam je. Latest. Maknanya kita boleh edit, modify dia punya value dia. Ini dipanggil key, yang ini dipanggil value. Key to the value. Ini kaedah untuk kita, selain daripada kita guna
index tadi, yang ini kita boleh guna kaedah ni lah, for each. Ni tak guna index, dia pakai apa tu, key punya value. Yang k ni dia punya array dia, kita ada associative punya array, brand dia Ford, model dia Mustang, and year 1964. And then bila kita nak print, dia punya X ni dia punya key dia, and then Y ni adalah dia punya value dia. So dia akan printkan untuk kita X dia apa, and then Y dia apa. Okay. So then you akan nampak brand dia apa, key dia, model dia apa, and then year dia apa, Ford, Mustang. So kita guna for each, tapi you kena pakai macam ni. Okay, untuk you nak dapatkan. Ini dia punya yang ini objek punya apa nama tu, dia macam dot punya notation dalam C, and then Java dia pakai dot notation. Dalam PHP dia pakai arrow punya notation. Okay, satu lagi selain daripada associative array, kita ada apa tadi, multi-dimensional array. Sebenarnya kalau index array ni awak guna yang tadi pun boleh juga, pakai itu for each punya, for each. Ni tadi kita dah buat dah kan, for each. Ni pakai yang ni kalau associative array dia kena ada arrow punya notation dia. Yang seterusnya multi-dimensional punya array, associative and multi-dimensional array. Multi-dimensional array. So untuk yang multi-dimensional punya array, contohnya dekat sini kita ada table, name dia Volvo, name, ada stock, and ada sold. Maknanya kita ada yang ini 3-dimensional. So kita ada, kalau dekat dalam database, apa nama dia dekat sini, dia punya, saya lupa nama dia. But then basically kita ada another two, dia punya element dia lah. Okay. So dekat dalam tu so Volvo, the stock number, and then sold, number of stock, and then sold. So kaedah untuk kena create array, kita kena apa, kita kena create array within array. So yang Volvo name, stock, and sold ni kita simpan dekat dalam nested array. So yang ini yang first punya, which is for Volvo, dia punya stock dia berapa, dia punya stock berapa, and then sold dia berapa, dekat dalam array untuk yang Volvo punya, dan seterusnya BM. Ini kaedah untuk kita nak create dia punya array dia. Create dia. Dekat sini ada 4 dekat dalam array. So 2-dimensional lah. So first array, and then the second array, yang ini parent punya array. So dekat dalam satu array punya name kat sini, 2-dimensional. So kalau kita nak call dia, for each element dekat sini, kalau nak call Volvo, dia based on index. Index dia start daripada kosong. Ni kosong kalau dalam bentuk baris, row dia. Ni 0, row dia, row 1. Ni row, baris dia. Benda tak, horizontal. 0, 1, 2, and then 3. Kemudian dia, sebab dia of 2-dimensional punya, first row to the column. Sini column dia berapa? Dia punya ni vertical punya column. Column dia ni kosong, column 1 and column 2. So untuk yang Volvo punya, row 0 to column 0. Untuk yang BM punya, row 1 to column 0. Untuk Saab, yang ni apa? Row 0, 1, 2. Jadi kita boleh nampak lah dekat sini kan. Ini kita nak call dia punya model dia. Ini kita nak call model. Yang ini stock punya, kita nak call dia punya stock dia. Yang second column tu, vertical nombor 2 punya. Dan seterusnya dekat sini. So basically dekat sini yang you kena ingat apa? Row and column. Row and column. Ni row berapa, column berapa.
row berapa, ni row 2, ini row kosong, row 1. Kalau row 1 yang BM punya model, row 1 to column, ni column 0, row 1 to column 0, dan seterusnya lah. Kalau last kali ni 0, 1, 2, 3. And then what is the stock of Land Rover, which is 15? Ni row 0, 1, 2, 3, 3, row 3 to column berapa? 0, 1, 2, 0, 3 to 3, row 3, column 2. So you boleh dapat terus dekat situ. Okay, so you boleh dapat lah in stock berapa kan. Itu untuk you nak dapatkan directly menggunakan apa? Index. Ni pakai index punya. Dan you boleh juga pakai yang ini of 4 punya index. You buat incremental punya index. So basically yang you nak buat ialah to the row and column. So dekat dalam ni yang ini adalah dekat dalam 4 dekat dalam ni untuk yang column, 4 yang dekat luar untuk row. So berapa banyak row yang you nak paparkan? Kalau satu row sahaja, then you pakai yang ni. From column, you pilih row je lah. You stack in what rows. Kalau 0, you nak 0 je kan. Dan you tak payah buat increment dekat sini. Just for the row 0 saja kan. 0 less than 1. And then tak payah increment kan dekat situ. Kalau still nak increment pun okay. Kalau you nak print just one row sahaja. Okay. Kalau nak print one row less than 2, which is kalau row 0 less than 1, which is 0, you dapat satu je lah. Yang ini sahaja. Okay. Kalau you nak 2, you ambil berapa? 0 and 1 less than 2 is 1. You dapat 2 row dan seterusnya. Okay. Ini based on row. Tapi kalau you nak semua row, tapi you tak nak print yang column last kali, column 3. You nak column 0 and 0, 1 column. Ada berapa column dekat situ? Ada 2 column kan? 0, 1, 2 kan? Kalau you nak 0 and 1 sahaja, letak sini 2. So you dapat 2 je for each. 2 je. Okay. You dapat 2 je. Yang column 3 you tak ni ambil. Kalau you nak semua row untuk 2 saja, yang ini balik semula lah kan. Berapa row you ada? Ada 3 less than 4, which is 3 lah kan. 3. Kalau lebih boleh tak dekat sini? Boleh, tapi dekat sini tak ada kosong. Dia tak identify. Contoh 5 kan. Yang kolom row 4 punya tak ada. Dia tak jumpa lah, tapi dia still proceed juga. Okay. Fine. So the next, what is an array? Again, so array is, yang ini ialah array itu apa dia? A special variable which hold more than one variable at a time. So ada banyak lah dekat sini. Instead of create many variables for each value, contohnya kita ada 3 value dekat sini kan. Why not kita put into one single variable, which is for array lah, containing multi values. So tak perlulah for each value tu satu variable kan. Kita boleh save kita punya memory. So can be any number, 1000 ke 1 million ke kan. Only use one single variable for array. So multidimensional tadi dah habis So last kali untuk yang array punya, dia ada dia punya ni associative array. Dia Peter of 35, Ben 37, John ni dia punya age dia associative. So kalau kita nak Peter sahaja, Peter is, tengok pada age untuk Peter saja. So then kita dapat yang Peter lah, untuk spesifik. Kalau kita nak yang Ben, then you will get Ben. Okay, mana Ben 37. Okay, ni dah.
Okay, last dia ada array punya built-in function. Dia ada sort, reverse sort. Yang ini sort ni ascending order, A to Z. R sort ni reverse, Z to A, dia terbalik reverse. A sort ni associative array for ascending order. Associative tu according to the value, dia tengok pada value. A for the value, K for the key. Itu awak kena ingat, K key ya. A value. AR ni associative for reverse descending order, Z to A. Untuk apa? Untuk value punya. KR untuk descending order or Z to A for key value. Ni dipanggil apa? Ini built-in punya PHP for array. You nak manipulate array lah. Contoh dekat sini, array ni kan, you nak reverse kan dia. Ni dia punya value dia. VBT. Mana satu? Kalau apa tu? You ascending order. Start B dulu kan? B. Kemudian mana lagi dulu? V ke T? So you check lah kan. Ni sort, just sort ni. Okay, you akan dapat BMW, Toyota and Volvo. Kalau terbalikkan, dia punya reverse. Reverse pakai apa? Reverse dia pakai R. So then you pakai mana tadi? You pakai R sort, reverse, jadi Volvo dulu, baru Toyota, baru BMW. Okay, so reverse automatically dapatlah, simple. Cara dia apa? Yang ini Volvo, BMW, Toyota. Then you reverse kan, barulah dia buat apa yang you dari dia punya value yang you dah reverse cast ni. Kalau you terus vadam pun boleh juga, you vadamkan vadam. Tapi vadam dia automatically dia just print out lah kan. Apa dia? Yang you reverse kan, cast. Tak keluar. Betul tak tu vadam tu? Cast. So, kalau you vadam dekat sini, dia betul tak tu vadam? Tak keluar juga. Boleh try lah dekat sini. Control bracket. Kalau tak XAMPP, start bracket, kita just create new. Ni apa dia? Array. Taruh je lah. Just copy je dekat situ. Control S save. And then adakah dia tu? Saya just comment out je dulu. Cast array Volvo, BMW, Toyota. Kalau reverse, then dia akan pilih echo reverse. Yang ni dia punya counter ni. Dia from 0, index 0, 1 and 2. Yang ini dia punya length dia. Length tu ni length ni untuk yang count cars. Maksudnya apa? Berapa banyak ada dekat dalam cars punya arrays. Dia guna count maksimum dia. Kalau count dia start dengan 1, 2, 3. Ada 3 lah dekat sini. Kalau kita letak dekat sini 3 pun okey juga, tak ada masalah. Okay, and then plus for each, maksud dia yang kita nak print out ni dia index dia berapa. Cars ni of index continuous daripada 0 to
berapa? 3. 1, 2, 3 kan. Kalau kita nak letak 3 terus dekat sini pun okey, tak ada masalah. Okay. Choose apa? Ni 3 less than 4 lah dekat sini boleh. Control S save, tengok dia okey ke tak. Sekejap. Mana tadi kita punya tu admin dekat berapa tu, dekat mana, dekat S4 lab S4. Tu S4 mana array 1. So nampak ah V T W dia reverse. Dia reverse. Kalau kita undo comment out badam dia tu dah. Macam salah je dia punya tu badam. Dekat atas ni. Apa kita tengok je dulu. Uncaught should record undefined function dump. Oh, DMP bukan dump, DMP dump. Salah ni. Sini. Save dulu. Tak ingat dia punya tu. Padahal pakai apa? PHP, W3 School, PHP. Kalau tak ingat awak kena carilah. Tu P bukan B So that's why dia tak jumpa DUMP padam. Okay. Reverse. Okay, so dia boleh dapat Kalau kita reverse kan baru dia tu boleh tak? Sama tak? Kita reverse kan. Yang ni Ctrl X, kita letak dia dekat sini, Ctrl V, Ctrl S pun boleh juga. Dia dekat bawah lah. Toyota, Volvo, Toyota, string banner. Okay, ini yang ni reverse punya. Yang tadi apa? Yang sebelum reverse punya. Okay, ni dah selesai. Yang lain tu awak try lah. Apa lagi? So maksud dia apa? Dekat sini yang tadi sort for yang tadi tu just apa? Array punya. Yang associative array punya kita tengok dulu. Associative array. Yang associative array punya. Ini array biasa sorting dia. Sorting. Yang ini dia sorting dia pakai apa? Just sort je, sort number. Ni biasa 2, 4, 6, 8. Start dengan 4, 6, 2, 12. Kalau kita tak sort yang ini, dia pakai apa ni? Yang ini kita tak sort. Ni kita tak sort. Dia akan print 4, 6, 2, 22, 11. Bila kita sort, dia akan pilih, dia akan print mana yang kecil dulu kan. Kalau terbalik daripada atas 22. Okay, sama 22. Kemudian yang ini yang index punya, normal punya array, yang associative array punya, associative array, dan kita sortkan associative. Ini apa? Ascending order. So yang A ni untuk yang dia punya value dia. A untuk value. So then kita guna for each. Yang ini dia punya key, dan key value dekat sini. Yang penting dekat sini ni awak tahu. Nak awak letak Y dekat sini, awak kena guna Y dekat sini. Kalau guna sini Y underscore value, awak kena guna sini pun Y juga. Tak ada kaitan dekat sini dengan dekat sini. Tapi dia akan automatically understood yang bila dia nampak je arrow punya convention ni, notation, and then dia akan tahu yang ini dia punya key, yang sebelah kanan tu ialah value dia. So bila awak echokan, apa yang awak guna dekat sini, atas ni, X ke Y ke, gantung pada dia punya key dia, value dia, sini value. Kalau awak letak X value je pun, awak kena adalah dekat sini value je, sama So yang ini akan awak kena guna dekat dalam echo, dekat dalam. Okay. Yang H ni dia punya apa nama tu, dia punya array dia lah. Yang ini kita sortkan ascending order untuk H ni. Kalau kita tak sortkan,
Dia just pilih yang biasa tu lah, 35, 37, 43. Oh ni dia dah sort dah. Ni memang dia dah sort pun. Ni 35, kalau 45 ni dia, ni associative. Dia start dengan berapa? 37, yang kecil dulu associative. Kalau tak sort, oh ni array tadi ini memang sort lah kan. Ni yang associative kena ada tu. Ada ni. Kalau key punya associative, for key punya sort Peter, Ben dengan Joe mana dulu? B, J baru P kan? B, J baru P. Yang ini K. Dan lain ascending order ni dah. K sort tadi key. A tu reverse untuk yang dia punya value, reverse sort for value. Kemudian yang ini reverse sort for key dia. Peter, Ben dengan Joe mana yang lagi dekat dengan Z? Peter lah kan? P baru J baru B. So ni untuk yang reverse key punya. Ni key, yang ini value. So mana satu yang nak? Key ke value? Kalau value guna R for reverse. Untuk T dia guna KR. Multidimensional array tadi. Ni dah buat. Selain daripada tu apa lagi? Okey, untuk yang ini ni multidimensional kita ni kita dah buat dah kan tadi kan. Kita listkan UL tu apa? Unordered list. Dia pakai bullet. Dan LI ni dekat dalam dia. Kalau ordered list dekat sini OL dekat dalam PHP. So dekat dalam PHP untuk yang list punya W3 School PHP, bukan PHP lah, ni HTML punya. HTML unordered list, ordered list and unordered list. Yang ini list dalam bentuk macam ni list. Yang ini ordered list, ni kira bullet lah. Yang ini ordered list, yang ini unordered list, just a list je. Ni unordered list UL, dia pakai bullet. Okay, pakai bullet. Kalau ordered list, so kena tukar sini ordered list, kat sini pun ordered list. Dia pakai 1, 2, 3. Ini ordered list. Okay, ordered list and unordered list. So kita guna tadi, kita buat dalam list untuk apa tadi? Multidimensional array dalam list tadi. First row, second row, third row tu kan. So then kita dapat tu. Yang kita dapat. Mana tadi? Yang ini bukan dalam list, yang multidimensional punya. Ni. Bukan yang ini, satu lagi. Ni. Yang ini dalam bentuk list. First row punya list, second row punya list. Ni first row kita letak echo UL and then closing UL dekat sini. Maknanya setiap row tu dia dalam bentuk, for each row dia dalam bentuk list. Yang ni echo, just echo je. Ni P. Kalau P ni tak ada, dia terus Volvo Endon 22. Okay, for row number 0. For row number, ini row, current row punya, ni row. Ini dalam bentuk list. Kalau kita buat dalam bentuk table, boleh tak? Table, boleh juga. So then kalau table, awak kena create table punya first row ni dekat sini, kena ada table lah dekat sini. Kalau table macam mana nak create table? Ni pun kita boleh letak dalam table. Kalau table W3 School table HTML table. Table tu pakai apa? Table. Ni table. So kalau you nak buat contoh company contact country, sama juga tadi. Car model, car punya model dekat sini. Car name. Lepas tu stock dia dengan apa? Sold. Sama.
So kaedah dia, yang ini table, kena ada table. T row ni dia punya atas ni. First, dia punya header, kalau header dia akan guna TH sebagai header. Kalau header tu dia bold lah, dia akan bold kan. So first row punya header. Yang ini first row, dia opening rows and closing rows. And then yang ini for each column. Column untuk yang pertama company, kedua contact, ni kedua contact, dan ketiga country. Ni. Ini dia letak apa nama? Dia ada grey punya shaded kan. Grey shade apa? Yang ini awak pakai dia punya grey dia. Untuk table tu dekat sini for TD ni end child untuk event punya, for every event genap punya kan, rows of ya apa, event punya number, event rows, dia bagi background color ni, background color grey. So kalau grey kita boleh tukar lah kan, kita nak color apa pun boleh. Ni grey. So then ni dia akan kira dia punya R ni. Kalau ni nak buat column pun boleh juga. Kena create pula column. So untuk yang event punya column warna grey juga. Awak letak juga dekat sini. TR dengan TH. TD. Dia punya tu. Dia punya column dia. Ini rows, ni column. Ya, tengok. Header ke atas TD. Ya, tengok. Dia apa dia? Mana tadi? Oh, mana? Tak ada. Kena ada koma. Kena ada koma. Semua pula end child. Okay. But anyway, you boleh buat contoh kalau TD of event ada, bukan TD. TH, apa TH? Header tu tak ada. Tak ada. Row and then column. Barat dekat sini Ni border dia, ni border, text align, left align, semua left align. Padding dia 8 pixel padding. So kalau awak dia padding dia kalau letak 10, dia atas dia lagi besar. So awak boleh adjust. Uniform family Arial, border collapse. Yang boleh tu buat dia 100, maknanya bila awak besarkan dia akan jadi besar. Kalau awak kecilkan, kalau guna pixel pun boleh. Contohnya 50 pixel jadi kecil lah, 100 pixel, 200 pixel px. So dia tetap, yang ini dia tetap pixel. So ni TD. So TD yang ni. So kalau you tengok dekat sini, ni row, first row, second row, ni TD. First TD tu column, dia punya data dia column. So contohnya dekat sini first, second, ni second punya row, second row, ni Alfred ni dekat sini, and then second column, first row, second column dekat situ. So kita boleh, basically kita boleh gunakan CSS untuk manipulate dia punya bentuk dia lah. So ni, so kita kalau kita nak enclose kan yang ini ni, mana tadi, ni dekat dalam row and column, table pun boleh juga kita letak dekat dalam row and column. So kita letak table dekat sini, closing table, and then yang row ni
dekat sini row number NUL. For every UL ni kita boleh masukkan under dalam TD lah, yang dekat sini ni TD. So dekat sini TD closing, TD opening and closing. Nanti you tu LI dia punya list dia TD list. So maksud dia dekat sini cast under UL lah kat situ. Tapi awak kena echo kan. Contoh dekat sini untuk you nak echo kan dekat dalam bentuk table, awak letak dekat sini echo TD, sini dan sini closing TD. Closing TD. So sini TD bukan UL lah. Dekat dalam ni so ni yang ini ni awak guna satu je, satu TR. Dekat dalam ni dia opening TD bukan TH. TH tu dekat atas je. So yang ini satu TR closing, and then dekat dalam ni dia iterate. So then TD first, second, third punya TD. So bila awak buat yang first, second, third punya TD, yang ni iterate dia dekat sini. So then dekat sini basically TD closing TD, kemudian dekat atas ni table dengan TR. So then dekat atas awak boleh letak table dengan TR. So just copy je. Okay. Kalau nak letak dalam table lah, ni table dengan TR, Ctrl C sampai closing sini, then last closing ni kat mana ni, sini last closing. Okay. Yang ini closing table, terbalikkan. Ctrl V, closing TR, closing table, and then dekat dalam ni UL ni adalah ni kena echo kan ni, echo dalam bracket lah, sebab yang ini PHP. Ni pun sama juga, echo, then closing sama. So then dia buat dalam table, echo closing. And then closing statement. Dia boleh adjust kemudian lah nanti. Yang ini sini dia punya TD dia, TD closing TD. Tak boleh ni dekat sini closing TD ni. Tak apalah, kita try dulu. Tapi dia bila you buat nanti, dia kena positionkan betul-betul mana closing, mana tu. So tak betul kan? Dia dalam ni dah betul juga, tapi masih tak tu lagi. Dan table tu boleh letak dia punya style dia. Style, you nak berapa style, dia solid ke apa ke kan, dia punya style. So nanti you boleh check dekat dalam HTML lah. Dia punya position dia kena betul lah macam ni. Okay, position dia macam ni kan, table style dia punya tu TR macam ni, TR surface TR, then TD dia dekat dalam. So basically yang TD ni dia enclose dia dekat mana, dekat yang enclose dekat mana tadi, dekat sini, dekat yang ni enclose dekat sini. Ni TD by right, dia enclose dekat sini.
TD. Ni TD. Ni TD. Dia dekat situ TD. Positionkan dia punya tu correct position baru dia betul. Ni tak betul lagi ni. Closing dia tak betul. Kat mana tu ada salah ni. TD closing, TD ni echo, ni PB rows solid dekat sini. Yang tu tak betul. Ni. Ni So table saya betulkan ni. Sorry. Control X. So nanti ni tak betul lagi ni, ada T string width dekat sini. Echo table style width tak betul. Ni dekat sini. But anyway, okay. So yang ini style punya line kot. Dia punya ni sini. Ni table style width dia berapa 100%. Border dia border 1 pixel solid black. Style border 1 pixel solid black. Okay, so basically yang ni tak betul dia punya tu kan kat sini kena betulkan kat sini. Ni dia punya CSS yang tak betul. So 1 pixel solid black, then dia double border. Tapi nanti awak carilah dia punya tu. Dia punya tu tak betul dah. But anyway. Tapi dia tak keluar. Solid black. 1 pixel double border. At least dia dah buat lah. Cuma dekat sini dia iterate Volvo 22 nombor 1 tak betul lagi kan. Dia dah buat 4 kali dia tak buat dekat dalam bentuk. Sini yang tak betul ni somewhere dekat sini lah. Sini TR closing. Ini TD dia closing TD. Yang TD ni mungkin dekat luar. So closing dekat luar. Kalau 4 ni maknanya dia continuously dia buat TD dan rover. Okey juga ni row 4 0 to 4 boleh juga ni 0 to 4 Land Rover 4 Land Rover tak betul lagi lah. But anyway, you boleh buat dekat dalam table. Nanti kita tengok balik macam mana kaedah dia nak buat dekat dalam table. So anyway, untuk yang array ni kita dah buat dia punya function dia pakai built-in function associate ascending order, descending, ascending order, reverse kita dah buat. Dan kita dah paparkan dia punya multidimensional. So yang ini dalam kolom ni dalam cuma you nak paparkan dalam table tu. Kita tengok dulu macam mana nak buat table array. Saya nak bagi tunjukkan yang tadi kita array in table. Dia punya tempat kita letak TD dengan TR tu je tak betul. PHP.
Dan dekat situ pun ada. So macam ni cara ni tak betul. Okay, so lebih kurang macam ni lah. So table TH, ni header dia, TH header. Yang penting dekat TD, TR dengan TD. So start TR, closing TR, kemudian TD dekat dalam tu. So dia dekat TD je. TD opening, TD sini, TD dekat atas. Okay, so maknanya yang kita punya ni salah dekat sini je lah. Okay, so salah dekat mana je? Salah mana tadi? Table ni TR dekat sini. Ikut TR, Ctrl X, Ctrl V. And then lepas pada TD. Ni TD. Lepas pada ni. Okay, sini. Dia salah tempat je tu. So tapi yang terbaik nanti awak buat dekat dalam bracket. Ni dia tak ada tu sebab dia kita buang yang kita dah buang dia punya UL ni. Dia just copy je. Kalau nak test betul-betul pergi dekat sini dan dia betulkan. Ni apa? Array. Awak letak dekat situ. Ni control. Sekarang buat apa? 1150. Shift. But anyway, you explore So table border. Saya ini susah sikit yang ni, tapi basically dia simple dia, cara dia macam mana nak buat. Key and value, TD opening, value, TD opening, dia punya value dia, and then TD. Kalau yang biasa punya macam ni lah. For each kita ada TR, opening and closing. Enclose tu dia punya isi kandungan dia untuk setiap TR. So dekat sini untuk row 0, 1 and 2. Tak apa, you explore je. Pasal kita nanti kita tengok nanti next week lah. Next week masa lecture nanti. In fact dekat dalam lab pun ada, nanti kita discuss untuk macam mana kita nak preview, nak view display dalam bentuk table. So simple je sebenarnya dari in table. Kita belum buka, kita belum try lagi kita baru. Okay, so untuk hari ni punya I think that's it. Kalau ada soalan boleh tanya.